Okay, so hai semua. Sebelum habiskan topik ni, cikgu macam berminat dengan soalan uji minda 9.1i. Okay, so cuba tengok soalan nombor 2. Okay, so dalam raja di sebelah kosong. O ni, O ialah asalan. So asalan ni kosong-kosong lah. Okay, dan PQRS ialah satu trapezium. Okay, so trapezium dengan PS. So PS dan QR selari. Okay, so PS selari dengan QR. So bila kamu kata selari, kamu boleh buat simbol ni lah. Maknanya kata mereka ni sama lah nanti. M ni pun akan sama. Okay, dan garis lurus RS selari dengan 4CY. RS selari dengan 4CY. So kamu boleh buat simbol ni. So dah ni satu. So dia akan buat dua kat sini. So kamu tahu lah yang satu akan satu. Yang dua akan selari dengan dua. Okay, so dan titik Q dan S berada pada paksi X. Okay, so tentukan koordinat S. Okay, so ni yang pertama. Kita nak cari koordinat S. So tengok koordinat S berada di mana? Kat sini. Okay, so berada dekat sini. Nampak tak? Kita dah ada yang selari dengan dia kan? Titik R ni. Titik R 5 negatif 10. So automatik dekat sini pun akan jadi 5 juga. Kenapa 5? Sebab dia berada dekat selari dengan ni. Titik R ni. So automatik koordinat S kita akan dapat 5, 0. Kenapa kosong? Sebab dia berada di atas paksi X. Okay, so titik S ni kamu akan dapat 5, 0. So settle dah untuk soalan nombor A. Okay, so pergi untuk soalan B. Okay, soalan B dia nak persamaan garis lurus QR. So QR dekat sini. Okay, kita ada satu titik dan kita tak tahu dia punya M dia berapa. Kita tak tahu. Tapi dia kata kita dapat info QR ni selari dengan PS. So bila dia selari, bila dia selari, makna kata MPS akan sama dengan MQR. Okay, so soalan B kan. Okay, ni soalan B. Okay, so dia kata selari kan. So kita akan buat kesimpulan MPS akan sama dengan MQR. Okay, so sekarang ni soalan nak equation ataupun persamaan QR. Okay, so macam mana kita nak buat? First kali kita kena cari dia punya kecerunan dia. So macam mana kita nak cari? Kita kena guna M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So bila dia kata PS kan? Nampak tak ni? PS kan? So kita kena guna ni lah koordinat P dengan koordinat S lah. Okay, so koordinat P kita ada negatif 38. Lepas tu koordinat S yang kita cari tadi. So koordinat S kita dapat 50. So make sure kamu jangan tersilap lah koordinat S ni. Kalau kamu tersilap kat sini habis bawah-bawah ni semua salah. So basically soalan macam ni dia akan berkait lah antara satu sama lain. Kalau dia suruh cari koordinat S, lepas tu nanti mesti ada kaitan dengan soalan B. So soalan B mesti akan ada kaitan dengan soalan C. Basically soalan macam ni lah lebih kurang. Okay, so bila dapat macam ni, kita kena cari je lah dia punya M kan. So M sama dengan gantikan saja. So Y2 8. Okay, Y2 tolak Y1. So 8 tolak 0. Tolak 0 bahagi X2 negatif 3. Okay. Lepas tu tolak X1 dapat 5. Okay, so 8 tolak 0 sama dengan 8. Okay, 8 tolak 0 sama dengan 8. Lepas tu bahagi negatif 3 tolak 5. So hutang RM3, hutang RM5. So lagi hutang lagi RM8. So potong-potong dapat negatif 1. Okay, so kamu dapat MQR. Okay, so MQR, MPS. Sebab kita ada koordinat PS kan. Sebab yang QR kita tak boleh cari lagi sebab kita tak tahu koordinat Q. Okay, so kamu dapat MPS sama dengan negatif 1. So back pada soalan ni tadi, kan kita dah buat kan. Sebab dia pun selari, so MPS akan sama dengan MQR. So kalau MPS sama dengan negatif 1, so dia akan sama juga dengan MQR. So MQR akan dapat negatif 1 juga. Okay, so bila MQR kita dapat negatif 1, okay, so kita nak equation QR kan. So kita kena cari nilai C. Okay, so macam mana kita nak cari nilai C?
Okay, yang kedua, step kedua, kita nak cari nilai C. Macam ni kita nak cari nilai C, kita akan guna Y sama dengan MX plus C. Okay, so kita akan guna titik R. Okay, so kamu nak guna titik mana pun tak ada masalah, titik R ataupun titik P. Okay, so kalau cikgu guna titik R lah sebab titik R ni senang sebab dia ada nilai kosong, so gantikan sahaja. Okay, so Y kosong, C kosong, M tadi kita dapat negatif 1 kan, so negatif 1, X kita dapat 5, so gantikan 5. Okay, lepas tu tambah dengan C. Okay, sorry, titik R tadi berapa Oh ni, sorry. Titik R negatif 5, 5 negatif 10. Okay, sorry. Cikgu tersalah tengok. So, titik R 5 negatif 10. Okay. So, gantikan. So, Y kita akan jadi negatif 10 lah kat sini. So, negatif 10. M kita tadi kira kan negatif 1. Lepas tu X kita dapat 5. Okay, X kita dapat 5. Sebab kat sini X kan Y. So, cari nilai C. So, kita guna titik R. Sebab titik R ni berada dekat ni. Persamaan ni. Kat persamaan QR ni. Sebab kita kan nak cari persamaan QR. So, kita kena guna titik R lah. Okay, so M dia kita dah dapat dah. M negatif 1 tadi kan. So, dapat kat sini. Then, just gantikan saja negatif 10 sama dengan negatif 1 darab 5 dapat negatif 5. Okay, tambah C. Okay, so macam kita nak cari C, kita akan ubah negatif 5 ni bawa ke kiri. So, dia akan jadi negatif 10 tambah 5 sama dengan C. Okay, so negatif 10 tambah 5 dapat negatif 5 sama dengan C. So, automatically C kita akan dapat negatif 5. Okay, so bila macam ni kita dah dapat nilai C dan kita dah dapat nilai M kan? M kita dah dapat kan? Okay, so kita boleh buat dah persamaan. Okay, so macam kita nak buat persamaan. Cikgu harap kamu masih ingat lagi macam kita nak buat persamaan. So, kamu guna M, Y sama dengan MX plus C. Just compare sahaja. So, M, Y kekalkan. Okay, Y kekalkan. M dapat negatif 1. Okay, X pun kekalkan. Okay, C kita dapat negatif 5. Okay, so macam ni je lah untuk persamaan QR. Ni persamaan garis lurus QR. Ataupun kamu nak cantikkan sikit, kamu tulis macam ni lah. Negatif X tolak 5. Okay, so itu soalan B. Okay, then kita pergi soalan C. Okay, soalan C dia tanya apa? Okay, soalan C dia tanya pintasan X garis lurus QR. Okay, so video sebelum ni cikgu ada explain macam mana untuk cari ni kan, pintasan X kan. Okay, so kita ada dua kaedah. Kamu boleh pilih yang mana kamu nak guna. Okay, so pintasan X untuk garis QR. Okay, so kita dah dapat persamaan QR kan. So Y sama dengan negatif X tolak 5. Okay, so dekat sini negatif Cikgu padam. Okay, so cikgu dapat Y sama dengan negatif X tolak 5. Okay, so bila kita nak cari pintasan X, kita akan gantikan Y kosong. Ingat tak lagi? Kita nak cari pintasan X, kita akan substitute Y kosong sebab kita nak hapuskan Y ni. Okay, so gantikan Y kosong sama dengan negatif X tolak 5. Okay, then kita nak cari X, kita ubah X ni ke kiri. So, negatif sekali dengan negatif ubah dia. So, bila jadi macam tu, kamu akan dapat negatif X bawa ke kiri, dia akan jadi positif X sama dengan negatif 5. So, maka pintasan X, okay, so sorry, tulisan macam ni. Pintasan X sama dengan negatif 5. So, dapatlah jawapan dia. Okay. So, basically, cikgu dah tolong kamu selesaikan untuk soalan 9.1i uji minda soalan nombor 2. Okay, so lebih kurang soalan macam ni sahaja. Tak susah pun, just tahu macam mana nak tackle soalan tu. Okay, so kalau ada soalan, boleh tolong tanya cikgu macam mana nak jawab soalan-soalan ni. Sebab kadang-kadang soalan ni tricky sikit lah. Kamu kena tahulah. Kalau dia kata PS ni selari dengan QR, mesti ada sebab kenapa dia kata ni. So, bila selari,
kita akan tahulah M dia akan sama. Okay. Okay, so basically kita dah habis bab 9. Okay, so bab 9 ni kita buat secara offline kan. So cikgu harap output yang kamu dapat sama juga macam kita buat kelas secara online. Okay, so ni cikgu nak refresh balik apa yang kita dah belajar sepanjang bab 9 ni, iaitu garis lurus, bab terakhir untuk form 3. So cikgu harap kamu betul-betul faham, dan kalau tak faham tolong tanya. Jangan malu nak tanya, okay? Okay, so tengok kat sini, kita jumpa persamaan garis lurus. So ini memang akan kekal sebagai standard form lah, Y equal to MX plus C. So M tu kecerunan, C tu pintasan Y. So nanti bila orang tanya M tu apa, so kamu dah tahu lah M tu kecerunan. C tu mewakili apa? C tu pintasan Y ataupun Y intercept. Okay, so yang kedua kita belajar tentang garis lurus yang selari dengan paksi X. Okay, so tengok sini, ni cikgu ada graf kan. Okay, so kalaulah dia selari dengan paksi X, so kamu akan dapat persamaan Y sama dengan something. Katalah 3 kat sini, so Y sama dengan 3 lah. Okay, so kalaulah kamu dapat garis lurus yang selari dengan paksi Y, okay, bila selari dengan paksi Y, so cikgu ada graf kat sini. Okay, selari dengan paksi Y ni kan Y, selari dengan paksi Y, kamu akan dapat X ni sama dengan something lah. X ni value lah, H ni apa-apa value. Katakanlah H ni 2, so 2 lah kat sini. Kalau kat sini H, K dia 3, so kat sini lah apa-apa value. Kalau lah kat sini, negatif 2. So kamu akan dapat persamaan dia X sama dengan negatif 2. Okay, lepas tu kita belajar lagi macam mana kita nak tulis persamaan ikut form-form yang berlainan. Okay, so ni form yang pertama, Y sama dengan MX plus C. Lepas tu form yang kedua, kita ada AX tambah BY sama dengan C. Lepas tu kita ada form yang ketiga ataupun bentuk yang ketiga, A per X tambah B per Y sama dengan 1. So basically benda ni sama je, cuba kita ubah ataupun main-main dengan persamaan sahaja. Okay, so kita jumpa lagi, kita nak cari pula kecerunan garis-garis selari adalah sama. Okay, kalau lah cikgu ada garis selari macam ni kan, ni garis, okay, so dia selari. Makna kata kita akan buat M1 sama dengan M2. Sebab bila garis yang selari, kecerunan mereka akan sama. So kita boleh buat macam ni lah, M1 sama dengan M2. Kalau dia kata sini garis PQ, sini garis RS. So kamu boleh buatlah MPQ sama dengan MRS. Okay. Sebab cikgu nak kamu namakan, sebab cikgu tak nak kamu confuse. Sebab nanti kamu pening, ni M yang mana, ni M yang mana. Okay. Lepas tu kita belajar pula topik yang terakhir ialah kita mencari titik persilangan bagi dua garis lurus. Okay, so titik persilangan bagi dua garis lurus ni kita boleh selesaikan dengan kaedah yang pertama, iaitu kaedah graf. Okay. Lepas tu kaedah yang kedua penggantian. Okay. Cikgu kita ganti je lah kan. Okay, so penggantian. Lepas tu kaedah yang ketiga kita guna kaedah penghapusan ataupun hapuslah, teknik hapus ni. So tiga-tiga ni basically benda yang sama saja. Okay, so cikgu harap kamu faham lah apa yang kita belajar sepanjang bab garis lurus ni. Kita jumpa berbagai rumus. Yang paling famous kamu kena ingat iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ni kamu belajar masa form 2 macam nak cari nilai kecerunan. Ataupun kamu boleh guna M sama dengan negatif Y intercept ataupun negatif Y intercept bahagi X intercept ataupun pintasan Y bahagi X pintasan X. So kamu boleh guna yang mana-mana yang kamu nak guna. Tak ada masalah. Kalau dia bagi 2 titik, macam mana kamu nak buat? Kalau dia bagi 1 titik, macam mana kamu nak buat? So cikgu harap kamu boleh tackle soalan bab garis lurus ni, sebab garis lurus ni senang nak faham dan senang nak menjawab soalan. Okay, so thank you semua. Kalau ada soalan, tolong tanya, okay? Jangan malu-malu. Okay, so kita jumpa lagi kalau ada rezeki, okay? Bye.